نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, khabar semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. 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 Okey. Okey, hari ni hari Jumaat, kamu ada kelas fiqh selama setengah jam sahaja, mula daripada pukul 9 dan kita akan habis pukul 9.30. Ada 30 minit je kelas kita ya. Okey, tanpa buang masa, kita mulakan kelas kita dengan keluarkan buku teks fiqh. Ini. Okey, betul Aslan. Yes, yang tu. Okey, keluarkan. Yes. Okey, keluarkan tu. Buka muka surat. Kita akan masuk tajuk baru. Kita masuk tajuk baru iaitu tajuk muka surat 10. Muka surat 10 masuk tajuk baru. Sebelum ni kita masuk sebelum ni kita masuk tajuk najis. Saya ingatkan kembali lagi sekali. Kita sebelum ni kita belajar tajuk najis. Najis terbahagi kepada 3. Najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Najis mukhaffafah ni adalah najis dari ringan, adalah najis budak-budak, kanak-kanak lelaki yang berumur kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Itu untuk najis mukhaffafah. Kalau najis mutawassithah pula adalah najis yang selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Dan najis dia adalah semua najis kecuali anjing dan babi. Dan lepas tu yang terakhir adalah najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Iaitu najisnya ialah anjing dan babi dan apa-apa yang keturunan daripada anjing dan babi. Okey, sekarang ni kita masuk tajuk baru. Tajuk baru muka surat 11. Masuk muka surat 11. Tajuk baru muka surat 10 ialah tajuknya hadas. Okey. Okey, Ustaz nak kita semua buka muka surat 10. Okey, Ustaz akan share screen. Siapa yang tak ada buku ke, apa nak tengok buku ke, boleh tengok buku Ustaz. Surat berapa? Muka surat 10. Okay. Okay, ikut Ustaz baca Kita baca sama-sama Ikut Ustaz baca. Okey, yang baru masuk kelas, keluarkan buku fiqh. Buka muka surat 10. Kita masuk tajuk yang baru. Okey. Ikut Ustaz sama-sama. Okay, boleh buka mic, ikut Ustaz baca Hadas. Ustaz sekali lagi. 1, 2, 3. Hadas. Bagus. Okay. Hadas terbahagi. Okay, so satu lagi. Terbahagi. Okey, bagus. Terbahagi. Okey. Kepada 2. Okey, hadas ni terbahagi kepada 2 ya. Okey, itu Ustaz. Pertama, hadas kecil. Okey. Kedua, hadas besar. Okey, ingat ya. Hadas ni jadi 2. Satu hadas kecil, satu lagi hadas besar. Okey. Apa beza dia hadas kecil dengan hadas besar? Okey, kita akan masuk muka surat 11. Tengok muka surat 11.
Okey, muka surat 11. Apa dia hadas? Asal hadas kecil dulu Belajar hadas kecil dulu. Okey. Ikut Ustaz baca. Pengertian Pengertian hadas kecil. hadas kecil. Okey, ikut Ustaz. Keadaan yang mewajibkan yang mewajibkan wuduk wuduk bagi seseorang bagi seseorang yang hendak melakukan yang hendak melakukan ibadah yang tertentu ibadah yang tertentu seperti solat. seperti Okey, itulah hadas kecil. Hadas kecil keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Maksudnya kalau kita nak melakukan ibadah yang tertentu, ada setengah ibadah tu kita kena ambil wuduk dulu. Okey. Okey, boleh tak kita solat tak ada wuduk? Boleh tak? Tak boleh. Kita kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu, lepas tu baru boleh kita solat. Okey. Boleh tak, saya nak tanya lagi, boleh tak kita pegang Al-Quran tapi tak ada wuduk? Boleh tak? Okey. Tak digalakkan. Sebab kalau kita nak pegang Quran, kita kena ambil wuduk dulu. Kalau kita tengah baca Quran, kita tengah pegang Quran kan, tiba-tiba terkentut pot. Lepas tu kita kena ambil wuduk. Ambil wuduk lepas tu baca balik. Macam tu. Kita sebab apa, membaca Quran, memegang Al-Quran, kita kena ada wuduk. Okey. Okey. Satu lagi. Tawaf, solat tak boleh, sujud syukur pun macam solat juga, memegang Al-Quran. Satu lagi tawaf. Kamu tahu tak apa maksud tawaf? Okey. Tawaf ni maksudnya adalah, nampak tak ada gambar Kaabah ni, muka surat. Kaabah tu, kita pusing Kaabah tu, orang yang melakukan ibadah memusing Kaabah, maksudnya adalah tawaf. Nak melakukan tawaf Kaabah kena ada wuduk. Kalau kita tengah jalan-jalan, tengah pusing Kaabah ni, tiba-tiba terkentut, kita kena keluar ambil wuduk. Ambil wuduk, datang balik, lepas tu pusing balik. Pusing Kaabah ni dia ada tujuh kali pusingan. Dia ada 7 kali pusingan. Nanti kamu akan belajar bila kamu masuk tajuk haji nanti. Okey, itu sahaja. Kita keluarkan buku tulis. Bukan yang itu. Bukan. Bukan yang itu, Aziat. Buku tulis yang kita tulis nota tu. buku latihan lah. Buku latihan. Yes. Keluarkan. Yang tu. Kasih Nurul, ya. Kasih Nurul, Ustaz lupa nama Alisha Uzma. Alisha Uzma kakak kamu. Siapa nama? Lupa dah Ustaz. Anissa. Okey. Keluarkan buku tulis, betul buku tadi. Macam bagus buku tu. Okey. Keluarkan buku tu. Misalkan, okey betul. Ya, Amnah, betul. Betul Amnah. Okay. Kita buat tarikh dekat atas sekali tu. Atas sekali tu kita buat tarikh. Okey, hari ni hari apa? Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Bagus. Hari Jumaat. Okey, kita mula sekali. Jim. Nampak tak tulisan Ustaz? Kalau tak nampak, bagi tahu ya. Jim.
Tak. Nampak tak tulisan? Ustaz? Nampak tak tulisan Ustaz? Kalau tak nampak begitu ya. Akan zoom sekali lagi. Oh. Jumaat. Okay. Jim, Mim, Ain, Ta marbutoh. Jumaat. Okey, di bahagian tengah ni kita akan buat tulis itu feka. 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 Okey, feka. Okey. Seterusnya, sebelahnya kita akan buat tarikh. Yang sebelah kirinya kita akan buat tarikh. Di atas tu tarikh. Okey. Tarikh. Siapa nak beritahu? Okey, hari ni siapa tahu tarikh hari ni berapa? 6 hari bulan 8. Bagus. Ya, betul. 6 hari bulan 8. Okey. Untuk ejaan untuk Jawi kita kena tulis daripada tahun dulu. Tahun? Kalau tahun berapa? Tahun berapa kita? 2021 ataupun 2021. Betul. 20. Okey. 21. Itu panjang. Bulan 8. Bulan 6 hari bulan 8. Okey, di sini. Kita boldkan dia. Nampak. Okey, siap. Enam hari bulan 8. Okey, satu lagi kita kena gariskan dia. Gariskan. Guna pembaris, kita gariskan. Gariskan Jumaat. Gariskan Feka. Gariskan tarikh. Ustaz, buat apa? Keluarkan buku latihan, buku tulis. Kita buat tarikh dulu. Buku Feka tau, buku tulis latihan yang kita lukis gambar apa membasuh najis tu, ingat tak? Buku yang tu. Okey, keluarkan buku tulis. Okey, hari ni kita masuk tajuk baru, yang itu tajuk kita belajar hari ini adalah hadas. Ya. Hadas. Okey, lepas tu dah siap tarikh, bawahnya kita tulis hadas. Ha dan sa. Hadas. Okey. Hadas. Dekat bawah ni kita tulis dalam bahasa Melayu. Hadas. Kat
bawah ni kita tulis bahasa Melayu hadas. Ustaz dah. Alright. Lepas tu kita tulis, kita buat petak. Belum Ustaz. Tak apa. Petak macam ni. Okay. Lepas tu kita buat anak panah. Hadas ada 2. Ustaz, anak panah. Anak panah. Hadas okay. Hadas ada 2. Hadas ada 2. Hadas ada 2. Ada 2. Kena tulis bahasa Melayu sekali ke? Ada 2. Mula kita buat ni dulu. Mula kita buat Jawi dulu. Dah. Hadas ada 2. Lepas tu kita buat bahasa Melayu. Kita buat Jawi dan kita buat bahasa Melayu. Bahasa Melayu tulis kat bawah. Bawah dia je. Macam Ustaz buat. Sekejap, Ustaz, macam ni ke? Ada 2 bahasa Melayu. Okey, bagus. Ya, betul Muhaimin. Bagus. Kena tulis A, D, A. Lepas tu kena nak tulis nombor 2. ADA 2. Hadas ada 2. Hadas ada 2. Pertama, hadas kecil. Dan hadas besar. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Di bawahnya, kita buat anak panah. Ada 2 kan? So ada 2 anak panah. Ada 2. Hadas kecil, hadas besar.
hadas kecil hadas kecil nanti contohkan ya. Hadas kecil Ustaz dah tulis hadas kecil. okay, bagus. Okay. Okay. Pertama hadas kecil, ini pertama lah. Ini nombor 1. Ustaz dah. Alright. Yang kedua hadas besar. Ini buat kotak juga ni. Ustaz, saya tak muat. Saya macam itu. Okey, boleh cantik. Tak Hadas muat. kecil, hadas besar kat bawah kat hadas besar. Hadas besar kat sebelahnya. Hadas kecil, hadas besar. 38, 41. Nak besar tak muat dekat sini. Yang biru tu. Ya. Macam ni tu buat. Tengok. Okey, cantik. Bagus. Hadas kecil, hadas besar. Dia bahasa Jawi kat atas, bahasa Rumi, bahasa Melayu kat bawah. Jawi pun bahasa Melayu juga. Rumi, ejaan Rumi. Ejaan Rumi betul. Hadas kecil Jawi dengan hadas kecil ejaan Rumi. Hadas besar. Okey. Buat peta. Okey. Alhamdulillah. Ini yang pertama, Ustaz buat nombor 1 Dah Ustaz. Bagus Ini buat nombor 1. Ni. Oh, 1 macam tu. Dah. Dia tulis nombor 1. Buat bulat. Yang ni 2. Tulis 1 dengan 2 je ke? Ha.
Dah. Buat pula. Dah Ustaz. Okey. Okey. Okey, hari ni kita belajar ni dulu Saya ni juga. Tengok. Oh, bagus. Yes, bagus. Sekejap, usahakan buka gambar ni lebih besar lagi. Sekejap Boleh tak? Tak ada set lagi. Saya buka. Besar balik. Sekejap. Okey. Tunggu sekejap. Okey. Okey. Macam ni tau. Okey, hari ni kita belajar hadas, mengenai hadas. Hadas ada dua, satu hadas kecil, satu lagi hadas besar. Itu sahaja. Minggu depan kita akan masuk pengertian hadas kecil. Okey, ingat je, hadas kecil ni bukan maksud dia buang air kecil, ataupun hadas besar tu bukannya maksud buang air besar, bukan Okey, hadas kecil ni kita nak buat ibadah kena ambil wudu. Itu maksud hadas kecil. Bila kita nak buat ibadah, kita nak solat, kita nak pegang Al-Quran, kita nak kita nak tawaf di Kaabah, kita nak sujud syukur, kita kena ambil wudu. Hadas kecil ni kalau kita nak buat ibadah, kita kena ambil wudu. Ni je ke? Yes, ni sahaja. Ingat ya, hadas ada berapa semua? Hadas ada berapa? 2. Hadas ada 2. Hadas ada 2. Yang pertama hadas apa? Hadas kecil. Hadas kecil. Yang kedua? Hadas besar. Hadas besar. Senang tak? Senang je. Okey, hadas ada 2. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Okey. Semua dah siap? Bagus. Ada yang tak siap lagi? Ada yang tak siap? Kita ada 2 minit lagi Okey, pengumuman dia hari minggu depan, lepas ni petang ni, siapa nak masuk usrah akan ada usrah. Petang ni ada usrah. Pukul 3 petang ada usrah, boleh masuk usrah. Kalau nak masuk usrah boleh, tak ada masalah. Masuk usrah. Petang ni Ustazah Ayu ni akan buat usrah. Nanti Ustazah Ayu ni akan bagi link untuk masuk usrah. Dan esok hari Sabtu cuti sekolah. Hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti, hari Isnin cuti, dan hari Selasa cuti. Jadi minggu depan kamu sekolah hari apa? Ustaz, habis kelas pukul berapa Ustaz? Dah habis dah ni, nak habis dah ni. Syahrin ni siapa? Boleh buka kamera tak? Tak kenal lah. Ustaz, saya rindu kami. Ais Samsat. Bukalah kamera, Ustaz tak kenal kamu. Ustaz, Ya. masuk usrah ke? Kalau nak masuk boleh, tak ada masalah, tapi jangan bercakap-cakap lah, jangan main chat. Tengok dia, dengar dia apa yang ustaz bagi tazkirah, ada usrah. Lepas tu hari Sabtu, Ahad kamu cuti. Hari Isnin, Selasa kamu cuti. Jadi minggu depan kamu sekolah hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat. Ya, minggu depan kamu akan sekolah hari Rabu, Khamis dan Jumaat sahaja. Okey. Mak saya Masa Ustaz dah habis. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tanda kehadiran di kehadiran Okey. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Nanti dulu. Kita baca tasbih kisarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya kali. Ya. kenapa sampai pukul 9.30 bukan habis pukul 10 ke? Ustaz kena masuk kelas. Ustaz kena ngajar kelas 5 Syafi'i. Oh. 5 semasa Ustaz kena masuk kelas 5 Syafi'i. Okay, Assalamualaikum. Bye. Boleh live. Bye, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Okay, boleh Ada live. kerja sekolah ke? Ya. Ada kerja sekolah ke? Kerja sekolah. Untuk fiqah, kita buat nota je tadi. Dah siap dah nota tadi? Dah. Dah besar tadi dah siap dah? Okey, itu saja kerja sekolah kita Tak ada kerja sekolah ke? Itulah tadi nota kita tadi. Hadas besar, hadas terbagi pada dua, hadas ada dua. Hadas kecil pertama, hadas kecil kedua, hadas besar. Alright, itu sahaja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh live. Okey, Alisha boleh live. Okey. Alisha boleh, Khalid boleh live, Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung nota kita mengenai mandi wajib. Minggu lepas kita berhenti di bahagian apa kita berhenti ya? Saya cek balik. Kita berhenti kat mana minggu lepas? Hikmah mandi wajib. Kita berhenti kat situ. Okey. Saya akan share screen Ustaz. Okay, keluarkan buku tulis, kita sambung nota kita hikmah mandi wajib. Okey, hikmah mandi wajib. Kita dah nak habis dah tajuk mandi wajib. Sementara tu saya ulang balik apa yang kita belajar. Kita dah belajar sepanjang mandi wajib ni. Okey, mandi wajib ni Ustaz, ya.
ni nak kena salin dekat buku tulis yang dibuat dekat mana satu Ustaz? Kita ada buku tulis fiqh. Ya Ustaz, tapi yang mana satu nak guna? Buku tulis fiqh kita ada satu je. Yang mana satu kamu maksud kamu? Saya punya ada dua Ustaz. Orang lain semua ada satu. Ustaz punya pun ada satu juga. Cuba kamu buka yang mana kamu tulis. Kalau ada dua tu maksudnya Yang lagi satu ni yang untuk tuition punya. Tuition fiqh. okay. Ni. Okey, so ulang balik apa yang kita dah belajar. Sebelum ni kita belajar tajuk mandi wajib. Pengertian mandi wajib ialah meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Okey, mandi wajib ni special. Sebab apa dia special mandi wajib? Sebab apa dia istimewa? Sebab bila kita nak mandi, kita ada niat dia. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Macam itulah. Jadi dia bukan mandi biasa. Dia bukan mandi yang kita pergi bilik air, kita terus mandi. Bukan macam tu. Mandi wajib ni adalah ada sebab kita mandi wajib. Dan kita kena niat untuk kita mandi wajib. Okey, pertama, pengertian dia ialah meratakan air mutlak ke seluruh badan. Ya, mandi sunat hari raya tu pun mandi wajib juga. Cuma kita untuk ni mandi sunat hari raya tu tak sunat sahaja. Mandi tu mandi sunat. Dia tak wajib. Jadi Ustaz, mandi ni kena buat tu Ustaz, wajib ke Ustaz? Mandi wajib ni sebab apa kena mandi wajib? Kita dah belajar juga sebab apa kita kena mandi wajib. Okey, saya ulang baliklah mandinya kamu. Okey. Sebab kita mandi wajib, pertama keluar darah haid. Okey, Ustaz tunjuk baliklah apa yang kita dah belajar Saya ingat balik. Sekejap Pertama, pertama fiqh tahun Ustaz kena present. Saya ingatkan balik sebelum kita tulis balik tadi. Sebab ada yang Ustaz, ya Ustaz tengah present ke? ya Dah. okey, saya ingatkan balik mandi wajib. Mandi wajib ialah meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Okey. Hukum mandi wajib ialah mudah saja. Hukum mandi wajib ialah wajib. Sebab apa kita kena mandi wajib? Sebab pertama, kita diwajibkan mandi wajib sebab yang pertama adalah keluar darah haid. Keluar darah haid ni bukan untuk lelaki. Keluar darah haid ni untuk perempuan sahaja. Perempuan yang sudah meningkat dewasa ataupun sudah membesar akan berlaku proses mereka akan mengeluarkan darah haid. Dan bila berlaku darah haid itu keluar dan mereka diwajibkan untuk mandi wajib. Ini untuk perempuan. Dan yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani ni adalah bagi lelaki pula. Yang pertama tadi keluar darah haid ni perempuan. Yang kedua, keluar air mani bagi lelaki. Bila lelaki? Lelaki yang sudah meningkat dewasa. Lelaki yang sudah masuk pada proses dah ada tumbuh, suara dah membesar, suara dia dah jadi macam suara ustaz. Dia bukan suara macam kamu sekarang. Suara kamu ni, murid lelaki sekarang ni, suaranya masih lagi suara budak-budak. Bila budak lelaki yang sudah meningkat dewasa, suaranya sudah pecah. Suara yang pecah maksudnya suaranya akan jadi macam suara orang besar, macam suara ustaz. Macam tu kan. Kenapa ni? Tu suara tu. Dia bukan suara macam kamu. Kenapa ni? Tu suara masih lagi suara budak. Bila kamu sudah meningkat dewasa lelaki, kamu akan berlaku proses, kamu akan keluar air mani. Bila mana? Bila masa kamu tidur. Okey. Dan keluar air mani ni, bila kamu dah sedar kamu keluar air mani, lelaki akan kena diwajibkan untuk mandi wajib. Okey. Itu yang kedua. Sebab yang ketiga, mandi wajib adalah mati. Orang yang sudah meninggal dunia,
kita, kawan-kawan kita yang masih hidup ni, kita kena mandikan kawan kita dengan cara mandi wajib. Okay, contohnya kawan kita meninggal dunia, contohnya kita sebagai kawan, kita kena mandikan kawan kita. Ini biasa kalau macam ustaz duduk kat Mesir, kawan ustaz pernah meninggal dekat sana dan mak ayah dia kat Malaysia. Jadi kawan-kawan lah yang akan mandikan wajib, dan kawan-kawan ustaz mandikan jenazah kawan ustaz yang meninggal tu dengan proses sama macam mandi wajib. Okey. Mati syahid tak? Mati syahid ni kecuali mati syahid tak perlu mandi wajib. Bila dia bertemu dengan Allah, darah mati syahid tu, mati syahid ni khusus untuk peperangan sahaja. Orang yang mati syahid tak perlu dimandikan wajib. Okey, yang keempat, keluar darah nifas. Ini juga bagi perempuan. Keluar darah nifas ni dalam proses dia nak melahirkan anak, dia akan keluar darah nifas. Dan ini akan perempuan yang sudah keluar darah nifas ketika mak kita, ibu kita sedang melahirkan kita, dia akan keluar darah nifas. Dan mereka wajib untuk mandi wajib. Kelima, wiladah, melahirkan anak. Melahirkan anak pun sama juga untuk perempuan juga. Perempuan yang melahirkan anak, mak kita, ibu kita, mama kita yang melahirkan anak, bila selesai mereka melahirkan anak, mereka kena mandi wajib. Dan yang keenam, bersetubuh. Bersetubuh ni bagi lelaki dan perempuan. Bersetubuh dengan makna lain jima. Bagi lelaki dan perempuan. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Mereka diwajibkan untuk mandi. Okey. Seterusnya, kita masuk yang kita belajar pada sebelum ni. Sekejap saya buka satu lagi. Okay, seterusnya kita masuk pada 6, bila tarikh tu? Pada 16 bulan 6. Pada 16 bulan 6 kita masuk tajuk rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3 sahaja. Pertama, niat. Nak mandi wajib kena ada niat. Rukun ni kena ada niat. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bukan hadas kecil. Hadas kecil tu wudu. Hadas kecil tu mengambil wudu. Hadas besar ni mandi. Okey. Ingat, kamu kena hafal niat ni. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kedua, rukun yang kedua ialah menghilangkan najis di badan. Hilangkan najis di badan. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan ni maksudnya setiap badan kita kena semua air. Sebab setiap badan kita mesti kita kenakan dengan air. Maksudnya celah-celah yang sulit lah. Telinga ke, di celah ketiak ke, apa-apa pun di tempat anggota kita yang berlipat. Kena ratakan. Kena badan kita semua kena air. Itu maksud dia, meratakan air seluruh badan. Itu ada 3 sahaja. Niat, menghilangkan najis di badan dan meratakan air ke seluruh badan. 3 sahaja. Okey, perkara sunat ketika mandi wajib. Perkara sunat ni sunat lah. Okey, pertama menghadap kiblat. Bila kita nak mandi tu, kita menghadap kiblat. Baru kita mandi. Alright. Kedua, mengambil wuduk terlebih dahulu. Perkara sunat, ambil wuduk. Lepas sampai basuh kaki. Lepas tu yang ketiga, mendahulukan anggota sebelah kanan. Bila kita nak basuh, kita basuh anggota kita sebelah kanan. Keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Pegang kemaluan dengan tangan kiri. Basuhlah. Kan? Kelima, membersihkan kotoran yang ada pada badan. Membersihkan kotoran pada seluruh badan ni biasanya kita guna sabun lah. Kan? Nak bersihkan badan ni gunalah sabun. Tak daki sekali ke, Ustaz? Apa dia? Daki sekali ke, Ustaz? Tak jelas. Apa dia? Daki sekali ke, Ustaz? Mandi sekali. Daki. Apa? Dafi? Daki, warna kek bertulis. Warna kek? Oh, Daki, D-A-K-I. Daki. Yelah daki. Daki ni dia macam peluh yang peluh ni bukan najis lah, tapi kalau nak hilangkan dia tak ada masalah, boleh juga. Sebab dia najis ni bukan daki.
najis ni darah, air kencing, apa lagi? Najis kita tahi, itu najis. Kalau daki bukan najis. Daki ni kalau ustaz buat sini kan, ustaz gosok-gosok dah keluar daki. Daki bukan najis. Tapi kalau kita mandi, duk alang-alang kita mandi kan, kita bersihkanlah badan. Tak masalah, boleh. Basuhlah daki, bersihkanlah daki tu. Daki tu macam mana nak bersihkan daki? Boleh ke kita mandi dengan gosok-gosok je? Tak boleh. Nak hilangkan daki kat badan, kena guna sabun. Guna sabun baru hilang daki. Okey. Membersihkan kotoran yang ada pada badan, menyeliti rambut di kepala. Selitkan rambut di kepala. Gosok kat kepala. Ketujuh, mandi di tempat yang tertutup. Ini biasalah, takkan mandi tempat tertutup. Dan yang terakhir, membaca doa. Macam swimming pool ke? Itu swimming pool tu airnya bukan air bersih tu. Sebab bila katalah kamu pergi mandi kat swimming pool, bukan mandi kat swimming pool, kamu keluar daripada swimming pool, kamu lap-lap badan, lepas tu kamu terus solat. Bukan macam tu. Swimming pool tu, kita keluar daripada swimming pool, kita kena mandi sekali lagi. Sebab swimming pool tu swimming pool tu air Clorox. Air Clorox, tahu tak air Clorox tu apa? Air yang kimia lah. Sebab air swimming pool ni, pertama orang yang mandi kat situ sebenarnya biasa diorang kencing kat situ juga. Siapa yang tak pernah mandi swimming pool, lepas tu bukan tak pernah mandi, dia pernah mandi swimming pool, dia kencing kat dalam. Dia boleh mengaku. Tapi jangan mengakulah. Mesti punya, ustaz tahu, saya yakin sangat kalau kamu mandi kat swimming pool, kamu senyap-senyap pergi ke tempat senyap orang, kamu kencing kat situ. Sebab nak kencing susah. Ya betul. Sebab air swimming pool tu airnya tak jangan kamu mandi kat swimming pool lepas tu kamu ambil wuduk ke apa ke. Tapi boleh juga sebenarnya, sebab air swimming pool ni airnya besar lebih daripada dua kolam. Boleh, tak ada masalah. Cumanya macam mana Ustaz? dua kolam ni besar lah tempatnya. Macam Kalau swimming pool tu memang besar sangat, tentu memang lebih sangat lah dengan dua kolam. Jadi boleh, cuma kamu rasa air sungai memang air mutlak. Mengalir. Air tu mengalir, betul. Okey. Tak boleh lah tak ambil duduk. Tapi kalau dalam sungai tu ada ikan Ustaz. Boleh Ikan tak bukan ambil najis. duduk? Ikan bukan najis. Air mutlak ada 7. Air sungai. Air sungai boleh ambil wuduk lah. Air laut boleh ambil wuduk. Air hujan dengan air salji. Air embun. Ada 7 semua sekali. Campur dengan yang 8, air paip. Okey. Apa dia? Ustaz, kata kena buat apa sebab tadi dia pergi tandas. Tadi kita masih lagi menerangkan tajuk yang mandi wajib. Okey, yang masuk tajuk yang seterusnya, kita masuk tajuk cara-cara mandi wajib. Tadi tu perkara sunat mandi wajib. Ada 7. Ada 8. Ada perkara sunat mandi wajib ada 8. Yang ini pula cara mandi wajib. Okey, cara-cara mandi wajib. Yang pertama, niat ketika air sampai ke tubuh. Niat ketika air sampai ke tubuh. Ini bila tarikh ni? 9 bulan 7. Kita buat ni dulu. Tadi kita buat 9 bulan 7 itu. Ketika air sampai sebelum kita mandi, kita kena niat. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Okey. Kedua, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Keempat, berwuduk. Kelima, membasuh kepala dengan mengusap rambut secara rata, lalu menyiram 3 kali dengan air. Keenam, bagi wanita perempuan perlu melepaskan ikatan rambut. Ini perempuan yang rambut panjang. Buka ikatan rambut. Yang ketujuh, menggosok tubuh badan dengan meratakan air seluruh badan. Yang ke-8, membaca doa setelah selesai mandi. Okey, kita masuk seterusnya, perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Ketika kita berhadas besar, ada perkara yang kita dilarang buat.
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara yang kita dilarang ketika berhadas besar. Okey, pertama, membaca, menyentuh atau membawa Al-Quran. Bila kita dalam keadaan hadas besar, perempuan terutamanya, jika perempuan itu dalam tempoh dia keluar darah haid. Dalam tempoh keluar darah haid ni paling lama adalah 14 ke 15 hari. 15 hari tempoh paling lama keluar darah haid. Dalam tempoh 15 hari itu, perempuan tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Jadi, macam mana pula Ustaz? Macam mana Ustaz kalau mereka nak hafal Al-Quran kat sekolah? Quran yang mereka kena hafal adalah tafsir Al-Quran. Yang tafsir ni adalah ada terjemahan Al-Quran. Ya, kaki letak bawah Adif. Adif Daus, kaki letak bawah. Apa? Nak tanya apa? Ustaz cakap apa tadi? Kamu panggil saya ke? Kamu panggil saya ke? Apa dia nak tanya? Kalau kan contoh kan Ustaz, kalau kita ada buang air besar tu kan berhadas besar Ustaz. Buang air besar bukan hadas besar. Buang air besar bukan hadas besar. Buang air besar tu adalah hadas kecil. Buang air besar, air kecil. Itu hadas kecil. Kena ambil wuduk. Kalau kamu buang air besar, kamu nak solat, kamu cuma ambil wuduk sahaja. Tak perlu mandi wajib. Faham? Ustaz, saya silap tadi. Saya nak tanya kalau kita berhadas besar kan Ustaz. Katalah kita berhadas besar tapi dekat dalam telefon kita kan Ustaz ada Al-Quran. Ustaz, kita nak kena bawa telefon tu Ustaz. Kita boleh ke Ustaz bawa telefon tu Ustaz? Bagi perempuan yang berhadas besar, biasanya perempuan sahaja. Lelaki yang berhadas besar, mereka boleh terus mandi wajib. Lelaki yang berhadas besar, iaitu ketika keluar air mani, mereka boleh terus mandi wajib. Dan tak ada alasan untuk lelaki untuk berhadas besar sebenarnya. Dan kalau mereka berhadas besar, lelaki boleh terus mandi wajib. Untuk perempuan mereka datang darah haid sebanyak 15 hari paling lama. Jadi kadang-kadang mereka tak boleh puasa pada bulan Ramadan. Jadi yang terbaik mereka membawa tafsir Quran. Dan ada juga pendapat ulama kata membawa handset pun boleh. Okey, seterusnya. Yang kedua, tawaf di Kaabah. Tawaf di Kaabah ni maksudnya mengelilingi Kaabah. Tawaf di Kaabah ni mengelilingi Kaabah. Atau angkat menggunakan kain tu betul juga, boleh juga. Bagus warna kek. Okey, tawaf di Kaabah ni mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Tak boleh. Bagi orang yang berhadas besar, mereka tidak boleh mengelilingi Kaabah. Ya, Iman. Ya, Iman, nak tanya apa? Kalau macam tidak pergi, macam kalau dia waktu dia pergi tu dia tak ada lagi. Lepas tu bila dah sampai dekat dekat Mekah tu baru ada. Jadi tak boleh lah. Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh. Kena cepat-cepat keluar daripada masjid. Sebab perempuan yang dalam keadaan haid, mereka tak boleh pergi ke masjid. Maksudnya bukan masjid tu, di tempat masjid, di tempat bahagian solat. Contohnya bukan sahaja di Masjidil Haram, masjid biasa sahaja, Masjid Puncak Alam ke kan, masjid mana-manalah, surau ke. Kamu perempuan yang datang darah haid tidak boleh pergi di kawasan solat tu. Tapi kalau nak pergi tandas boleh tak? Boleh. Pergi tandas boleh. Nak pergi nak pergi tandas ke, nak pergi basuh tangan ke, boleh. Cuma tak boleh pergi di tempat solat. Di tempat solat tu di tempat yang kapet lah, yang tempat kawasan kapet yang cantik tu kan. Itu tak boleh pergi. Okey, kena dalam dewan Ustaz. Dalam dewan solat tu lah tak boleh. Okey, seterusnya. Ketiga, solat. Orang yang dalam hadas besar tidak boleh solat. Bagi lelaki yang hadas besar, mereka boleh terus mandi wajib dan terus solat. Bagi perempuan yang datang darah haid selama 14 hari ataupun 15 hari, mereka tidak boleh solat dalam tempoh tu. Ikutlah dalam tempoh haid tu. Kadang-kadang 7 hari mereka datang darah haid. 7 hari lah tak boleh solat.
Kalau 14 hari lah. 15 hari, 19 hari sampai hilang darah haid tu. Okey, kalau dah hilang darah haid, bolehlah mandi wajib. Dan boleh teruskan solat. Okey. Ketika datang darah haid, tak boleh solat. Keempat, iktikaf di masjid. Ini yang saya cakap tadi. Kamu tak boleh, orang yang dalam hadas besar tidak boleh pergi ke dalam kawasan tempat solat masjid. Iktikaf masjid ni adalah di dalam kawasan dewan masjid tu. Okey. Dan yang kelima, yang terakhir ialah berpuasa. Perempuan yang datang darah haid tidak dibenarkan berpuasa. Tidak dibenarkan berpuasa. Jangan kamu saya datang darah haid nak puasa juga, tak boleh. Kalau dia berpuasa juga, dia berdosa tu Ustaz? Tidak boleh puasa. Dia tidak boleh puasa. Ya Ustaz, tapi kalau dia berpuasa, Dia tak dapat pahala. Dia tak dapat pahala pun. Orang berpuasa untuk dapatkan pahala. Tapi dia berpuasa juga pada bulan Ramadan. Dia tak dapat pahala. Faham? Pahala tak dapat. Sebab dia Ustaz, tak kalau boleh. tak puasa nanti berdosa kan Ustaz? Perempuan yang datang darah haid, dia tak berdosa kalau dia tak puasa. Sebab memang dia tak boleh puasa. Dia dalam hadas besar. Kalau dia puasa juga, dia tak dapat pahala. Itu sahaja. Pahala tak dapat. Faham? Dosa pun tak dapat lah. Kecuali solat. Dosa tak dapat sebab dia tak dapat pahala. Kalau dia puasa, kalau dia solat pun tak boleh. Dia tak dapat pahala. Kita solat, kita nak dapat pahala daripada Allah. Kita puasa sebab kita nak dapat pahala daripada Allah. Jadi kalau memang perempuan yang datang darah haid tu, dia dalam tempoh dia keluar darah haid, dia nak puasa juga, tidak dapat pahala. Tapi tak digalakkan untuk dia puasa. Patutnya dia nak dapat pahala macam mana? Macam mana perempuan yang datang darah haid nak dapat pahala? Nak baca Quran tak boleh, nak puasa tak boleh, nak solat tak boleh. Macam mana nak dapat pahala? Saya dah terangkan minggu lepas. Macam mana perempuan nak dapat pahala pada bulan puasa? Siapa boleh beritahu Ustaz? Saya dah terangkan minggu lepas. Macam mana perempuan yang datang darah haid, dia nak dapat pahala yang banyak pada bulan puasa. Tapi dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh solat. Dia tak boleh puasa. Macam mana dia nak dapat pahala pada bulan Ramadan tapi dalam tempoh dia datang haid? Siapa boleh beritahu Ustaz? Ingat tak apa saya cakap minggu lepas? Siapa boleh cerita? Dia dapat pahala juga sebab dia telah masakkan untuk keluarga dia, family dia. Ya, betul. Dengar baca, Ya, dia betul. baca Al-Quran. Ya, betul. Bagus. Mursyid bagus. Ini mursyid mana ni? Syifa. Okey, Syifa bagus, Balkis bagus. Okey, betul. Perempuan yang Tapi perempuan yang datang darah haid, berhadas besar, dia boleh buat perkara baik Ustaz? perkara baik memang dituntut oleh semua orang Islam. Orang Islam memang diwajibkan membuat perkara baik. Walaupun dia datang haid ke, dia tak datang haid ke, dia dadah besar ke, dia bukan hadas besar ke, perbuatan baik wajib buat. Mana boleh buatan buruk boleh buat. Dia cuma tak boleh, orang hadas besar ni dia tak boleh membaca Quran, dia tak boleh menyentuh Al-Quran, dia tak boleh membawa Quran. Dia tak boleh tawaf di Kaabah, tak boleh solat, tak boleh iktikaf di masjid dan tak boleh puasa. Ini saja. Bukan boleh melakukan dosa. Saya tak tulis kat sini pun. Perempuan yang orang yang hadas besar boleh melakukan dosa. Tak ada. Ada tak kat sini tak tulis? Tak ada kan? Jangan pandai-pandai pula kamu menganggap boleh buat dosa. Okey. Betul kata Balkis dengan Syifa. Perempuan yang datang darah haid ketika puasa, tak boleh puasa, tak boleh solat, tak boleh membaca Quran. Macam mana pahala dia orang? Macam mana nak dapat pahala yang banyak? Sama macam orang puasa. Mana pahala dia orang kuranglah, tak dapatlah puasa. Dapat. Kata Balkis, dapat. Macam mana? Menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Mak kita datang darah haid pada bulan puasa. Dia sediakan makanan kita. Dia masak sedap-sedap untuk kita dan kita makan. Ustaz puasa. Isteri Ustaz datang darah haid, isteri Ustaz masak sedap-sedap. Ustaz puasa, Ustaz makan masakan isteri Ustaz. Isteri Ustaz dapat pahala macam Ustaz
puasa. Ya, bagus. Silakan. Silakan Wan Nakib. Macam Terima tu. kasih. Lepas tu, perempuan yang tidak boleh datang darah haid tak boleh membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kuranglah pahala, padahal bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Orang akan tak sentiasa tadarus Al-Quran bulan Ramadan, akan habiskan 30 juzuk bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba mereka ni tiba-tiba datang darah haid. Macam mana nak dapat pahala membaca Al-Quran? Boleh dapat dengan cara macam mana? Dengan cara mendengar bacaan Al-Quran. Bila dia dengar bacaan Al-Quran, dia dapat pahala sama macam orang tu baca Quran. Itu kelebihan orang perempuan. Kelebihan orang perempuan. Walaupun mereka datang darah haid dan mereka tak boleh puasa, tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tetapi mereka dapat kelebihan untuk melakukan ibadah tu, dapat pahala yang sama macam orang puasa juga. Okey, itu yang kita belajar. Dan yang masuk tajuk yang baru, kita masuk tajuk baru. Tajuk yang baru adalah hikmah mandi wajib. Okey, keluarkan buku tulis, bersambung hikmah mandi wajib. Keluarkan pensil. Startkan share screen. Okey, pertama, hikmah mandi wajib yang pertama ialah mendapat keredaan Allah. Bila orang tu mandi wajib, dia dapat keredaan Allah. Maksudnya mendapat keredaan Allah ni mendapat pahala lah. Okey, tulis. Yang tak datang minggu lepas, boleh tulis. Yang dah datang minggu lepas, kita akan bersedia untuk buat yang nombor 3 pula. Okey, hikmah mandi wajib yang kedua ialah bersih, sihat dan segar. Bersih, sihat dan segar. Okey, yang ketiga. Sebab nak panah. Yang ketiga, Ustaz, hikmah ada berapa? hikmah semua ada 5. Ada 5 semua. Semuanya ada apa Tad? Ada berapa? Ada 5. Oh, okey, terima kasih. Yang ketiga, hidup ceria. Hidup ceria. Hidup ceria. Ketiga, hidup ceria. Keempat, membersihkan diri daripada kekotoran. Membersihkan diri
membersihkan diri daripada kekotoran. Oh, nombor 3, nombor 4. Siapa nombor 4? Tinggal nombor 4. Membersihkan diri daripada kotoran. Daripada kotoran. Kotoran. Dan yang kelima, Ustaz dah boleh salin ke belum Ustaz? salin. Okey, salin ya. Ustaz mula-mula tulis tadi boleh salin dah. Okey, yang kelima, yang terakhir, amalan diterima oleh Allah. Ustaz, saya tahu saja wajib wajibah kan Ustaz? Wajibah. Kena letak alif. Amalan diterima oleh Allah. Oleh Allah. Siap. Alhamdulillah. Okay, ini tajuk yang terakhir lah ni. Ini topik yang terakhir dan alhamdulillah. Okay, saya akan padam sekejap. Belum. Ya. Okey, sekejap Ustaz, saya nak keluar tukar tab, nanti saya masuk balik, okey? Alright. Okey, hikmah mandi wajib, seorang sekali lagi. Hikmah mandi wajib, pertama mendapat keredaan Allah. Mendapat keredaan Allah ni maksudnya Allah sukalah. Orang yang mandi wajib ni Allah suka. Waktu bila? Waktu tu lah tadi 6 sebab tadi. 6 sebab mandi wajib. Pertama, 6 sebab mandi keluar darah haid bagi perempuan. Kedua, keluar air mani bagi lelaki. Mati bagi orang dan kecuali mati syahid. Keluar darah nifas bagi perempuan. Ustaz. Ya.
Kalau dah mati macam mana nak mandi? Wajib. Saya ceritakan tadi, orang yang dah mati, siapakah yang mandikan kita adalah kawan-kawan kita. Ataupun kalau anak kita, kalau seorang ayah tu melahirkan anak, ayah pula melahirkan anak, ibu melahirkan anak dan anak tu meninggal ketika masih kecil, dan ayah kena mandikan anak, ataupun ibu pun boleh mandikan anak dia yang kecil. Ataupun anak dia dah besar, macam kamu lah, kamu bayi-bayi kamu sekolah rendah macam ni, berlaku kemalangan, dan bila berlaku kemalangan, kalau mak kita boleh mandikan, tetapi orang yang dilayak adalah orang lelaki lah, keluarga lelaki, betul, keluarga sebelah lelaki yang mandikan. Dan kalaupun ayah kita meninggal, ayah ke atuk ke meninggal kan, yang boleh mandikan keluarga-keluarga lah, keluarga-keluarga sebelah lelaki. Macam ustaz meninggal, katalah atuk ustaz meninggal, ustaz kena mandikan jenazah atuk ustaz, kena mandikan jenazah atuk ustaz. Mandikanlah mandi wajib tadi, cara mandi wajib tadi. Lepas tu yang Ustaz ada lagi ke Ustaz? apa dia? Atuk Ustaz ada lagi ke Ustaz? Tu dah tak ada dah. Yang keempat, keluar darah nifas bagi perempuan yang bagi perempuan yang hendak melahirkan anak, ataupun keluar darah nifas ni bagi perempuan lah, dia kena mandi wajib. Dan hikmah dia apa? Hikmah ni, inilah hikmah dia, mendapat keredaan Allah. Redha dekat sini adalah Allah suka. So dapat pahala tak mandi wajib? Bagi 6 orang tu tadi, dapat pahala lah. Okay. Kedua, bersih, sihat dan segar. Bila ibu kita lepas melahirkan anak, ibu kita akan berasa badan dia lemah. Kamu tanyalah mak kamu, susah ke lahirkan anak? Kamu tanyalah mak kamu, susah ke lahirkan anak mak? Lahirkan adik ni susah ke mak? Macam kamu cakaplah kat abang. Mak kamu akan jawab susah lahirkan anak ni. Itu sebabnya bila kamu dah meningkat, bila kamu dah membesar, mak kamu perlukan pertolongan kamu. Mak kamu perlukan kamu untuk sesuatu perkara. Contohnya mak kamu panggil kamu, Firdaus pula, panggil lain lah, Kamil, tolong mak basuh pinggan. Apa yang sepatutnya kamu jawab? Boleh tak kamu leka terus main game? Tak. Sepatutnya kamu Tak jawab, boleh. baik ibu. Sebab apa? Mak kita berkorban untuk kita daripada kita kecil lagi. Kamu mungkin tak ada perasaan masa macam, alah biasa je tu. Bukan biasa, luar biasa. Mak kita lahirkan kita tu luar biasa. Mak kita mengandungkan kita, bawa kita berjalan-jalan dengan perut besar dia. Nak jalan tu susah tau. Dalam tu siapa? Dalam tu kamu lah kecil dulu. Tapi kamu mana ingat sebab kamu dalam perut. Mak kamu nak berjalan susah, nak bangun susah, nak solat susah. Bila dah lahirkan anak pula, kamu dah besar, kamu biadab dengan mak kamu. Jangan macam tu. Hati mak kamu, kalau kamu biadab dengan mak ayah kamu, luruh sangat. Rasa macam kecewa sangat, sedih sangat mak kita. Jangan buat mak kita sedih. Mak kita dah berkorban kita sejak kita tak tahu apa-apa lagi. So tolong hormati mak ayah kamu. Walaupun ayah kita, jangan cakap mak je, ayah pun kena hormati juga. Cuma darjat mak kita dengan ayah kita, mak kita lagi tinggi darjatnya. Maksudnya kita kena hormat mak kita lebih lagi. Ayah pun kena hormat juga, tapi mak kita lebih hormat lagi. Okey. Seterusnya, hidup ceria. Ustaz nak cakap apa tadi? Ustaz nak cakap bila ibu yang sudah melahirkan anak, badan dia lemah. Bila badan dia lemah, dia kena, dan bila mandi wajib, badan dia jadi bersih dan dia jadi sihat dan segar. Segarlah. Sebab bila melahirkan anak dia badan lemah. Dan bila mandi wajib, badan jadi segar. Hidup ceria. Hidup ceria ni hidup yang lebih seronok lah. Kita dah mandi wajib, seronok badan kita.
Contohnya perempuan yang sudah datang haid selama 7 hari, tak boleh solat kan. Tiba-tiba dah darah haid dah tak ada, boleh mandi wajib, hidup ceria. Hidup ceria sebab apa? Sebab boleh solat balik, boleh baca Quran balik. Macam tu. Okey, yang keempat, membersihkan diri daripada kotoran. Bila kita mandi wajib, kita membersihkan diri kita daripada kekotoran. Darah kita, darah perempuan lah biasanya, darah kan. Itu pasal kamu kena ingat ya, perempuan yang datang darah haid, ingat, kamu perempuan yang datang darah haid tu memakai apa? Pakai tuala wanita kan. Bersihkan tuala wanita, jangan terus dibuang dengan darah-darah ni sekali, bahaya. Sebab darah ni adalah tempat yang kotor dan disukai oleh makhluk halus lah. Jadi kamu kena bersihkan. Jika sudah keluar darah haid, bersihkan tempat kotor tu. Termasuk juga tuala wanita, kena bersihkan juga. Jangan terus dibuang kerana baunya busuk darah kan. Bersihkan kotoran tu. Dan yang terakhir, amalan diterima oleh Allah. Bila kita dah mandi wajib, amalan kita diterima oleh Allah. Alright. Itu saja dah siap dah nota? Dah. Ada yang belum siap? Dah. Saya dah siap. Okey, Alhamdulillah. Kita masuk tajuk baru. Okey, tajuk baru selepas ni adalah tajuk azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Okey. Bagus. Bagus Syifa. Alright. Okey, azan dan iqamah. Kita masuk tajuk baru, azan dan iqamah. Mana tajuk azan dan iqamah? Alright, azan. Siapa ada sekarang ni, pada kamu ada tak kamu buku nota pada? Ada tak? Ada. Okey, keluar kan? Buka muka surat 61. Muka surat 61. Ya, 61. Ha? Okey. Okey, muka surat 61. Azan. Kita baca sama-sama boleh? Ikut Ustaz. Buka mic, baca sama-sama. Ikut Ustaz. Ustaz, kejap Ustaz. Buka muka surat berapa? 61. Dah. Okey, ikut Ustaz baca. Azan. Azan. Pengertian. Dari segi bahasa. Pemberitahuan. Okey, seterusnya. Istilah. Lafaz-lafaz tertentu. Untuk memberitahu. Masuk waktu solat fardu. Okey, stop kat sini. Okey, azan. Azan ni maksudnya dari segi bahasa ialah pemberitahuan. Asal perkataan azan ni adalah daripada perkataan bahasa Melayu yang kamu selalu gunakan. Siapa tahu? Perkataan dia hampir-hampir sama. Azan tu ada perkataan bahasa Melayu yang kamu guna untuk kamu nak bagi tahu. Okey, perkataan tu ialah izin. Izin? Ustaz, izinkan saya pergi ke tandas. Izinkan saya pergi ke tandas. Ustaz,
saya nak minta izin pergi tandas. Izin tu adalah kamu bagi tahu, Ustaz, saya nak bagi tahu saya nak pergi tandas. Itu maksud sebenarnya izin. Izin ni sama macam azan perkataan dia. Daripada asal perkataan yang sama, izin. Memberitahu. Azan maksud dia memberitahu. Okey. Izin, kamu nak bagi tahu, Ustaz, izinkan saya pergi tandas. Ustaz, saya nak bagi tahu ni, saya nak pergi tandas. Okey. Okey, itu maksudnya. Kamu mudah ingat. Okey, azan dari segi bahasa ialah memberitahu, pemberitahuan. Memberitahu boleh. Okey, dari segi istilah dia ialah lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuk waktu solat fardu. Masuk waktu solat fardu. Solat fardu ada berapa? 5. Ada 5, betul. Bagus, Balkis. Ada 5. Bukan solat sunat. Perhatikan pengertian tu. Dia tulis itu lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuk waktu solat fardu. Bukan masuk waktu solat sunat. Kalau solat sunat, solat duha pun kena azan. Kan kamu solat duha kan? Ada tak kamu masa kat sekolah dulu? Okey, kita bangun solat sunat duha. Okey, azan seorang. Tak ada. Solat sunat duha, solat sunat tak perlu azan. Apa-apa solat sunat pun tak perlu azan. Yang perlu azan adalah solat sunat fardu. Apanya? Yang 5 tu. Solat subuh kena azan. Solat zuhur kena azan. Asar, maghrib, isyak kena azan. Solat sunat, Ustaz? Solat sunat tak payah. Solat sunat tak perlu azan. Okey. Okey, seterusnya. Kita baca di bawah. Hukum. Okey. Ustaz, sunat muakkad. Sunat muakkad Untuk semua solat fardu. Untuk semua solat fardu. Hukum. Okey, bagus. Stop kat situ dulu. Okey, hukumnya. Kalau kita tak azan, tak apa ke Ustaz? Tak apa. Kalau dah masuk waktu solat, kalau kita tak azan, tak apa. Tapi kalau kita azan, kita dapat pahala sunat muakkad. Dan kalau jangan pula kita kat masjid, tak payahlah azan kat masjid. Sebab apa? Sebab sunat je. Mana boleh macam tu? Masjid ni memang tempat untuk membuat pahala. Jangan kamu rasa tak payahlah. Kat masjid pun nak azan. Kat masjid kan pahala azan kan sunat. Jangan cakap macam tu. Bukan macam tu. Masjid ni memang tempat untuk buat pahala. Sunat ke wajib dah tentulah kan. Masjid mestilah kena azan. Jangan kamu cakap alah masjid pun nak azan, sunat je kot. Tak boleh. Salah. Masjid kena azan. Sebab apa? Sebab masjid ni tempat buat pahala. Pahala sunat ke, pahala sunat muakkad ke, buat pahala. Jadi masjid memanglah kena azan. Okey? Okey, lepas dan sunat muakkad ni adalah sunat yang digalak-galakkan. Sunat yang menghampiri. Sunat yang hampir sama macam wajib. Sama seperti kamu gosok gigi. Rasulullah SAW setiap kali nak solat, dia bersugi. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi Muhammad nak solat, Nabi Muhammad akan bersugi. Ataupun kalau dalam sekarang ni, setiap kali kita nak solat, kita kena gosok gigi. Cuma kat sekolah tak boleh lah. Janganlah kat sekolah kita nak gosok gigi juga. Sebab dia akan menyusahkan kawan kita nak pergi tandas semua dan kita lambat dalam proses kita nak solat di sekolah. Tapi kalau kamu kat rumah ke kan, kamu kat rumah, tak ada buat apa-apa ataupun tak ada terikat dengan mana-mana. Bila kamu nak solat je, kamu gosok gigi. Tak ada masalah. Sebab apa? Rasulullah SAW cakap, gosok gigi. Kalau aku tak menyusahkan umat aku akan wajibkan umat aku gosok gigi. Macam tu. Jadi pahala gosok gigi sama seperti pahala hukum azan ni, sunat muakkad. Sunat yang digalak-galakkan. Sebab bersugi ni, gosok gigi ni benda baik. Pertama, gigi kita sihat. Kan? Dia mencerahkan minda kita. Dia membuka kita jadi mudah untuk belajar.
Macam tu. Jangan malas gosok gigi. Kalau malas gosok gigi tu, perkara tu tak disukai oleh Rasulullah suka gosok gigi. Bersugilah. Kan? Sebab zaman dulu mana ada gosok gigi macam boros kita tu. Boros gigi Rasulullah adalah kayu sugi yang digunakan. Kayu sugi. Ya. Okey, seterusnya kita masuk cara melafazkan dan menjawab azan. Okey, yang ini kita akan buat pada nota minggu depan. Kita ada masa lagi baki 4 minit. Okey, kita stop kat sini dulu. Minggu depan kita akan buat nota mengenai azan dan kita akan buat nota berkaitan lafaz azan. Okey, azan ni Kerja sekolah ada tak? kerja sekolah tak ada. Minggu depan kita akan buat nota. Okey, Ustaz. Okey, kamu dah selesai tak? Kamu dah selesai ke apa ujian amali solat dengan ustazah? Dah. Ada tak ustazah suruh kamu azan? Ada. Tuition guna buku mana? Tuition nanti ustazah akan beritahu. Ustazah Ayu ni cakap tadi, apa tadi Syifa cakap Syifa cakap tuition. Okey, Iqamah ada lah, nanti kita tengok. Okey. Kamu semua dah azan kan waktu apa amali solat dengan ustazah kan? Dah. Okey. Perempuan boleh azan ke, Ustaz? Perempuan tidak boleh azan di masjid. Perempuan tidak boleh azan di masjid. Tapi untuk ujian bersama ustaz boleh lah. Bersama ustaz pula. Ujian dengan ustazah boleh lah. Ujian dengan ustazah boleh. Tetapi perempuan tidak boleh azan di masjid. Tapi masa yang amal solat tu, Ustazah suruh saya azan. Tak, amali solat itu bukan di masjid. Itu amali solat tu bukan berada di masjid, kamu berada di rumah kan. Jadi bila ustazah kata suruh kamu azan, kamu kena azan lah. Dan kamu kena hafal lah lafaz-lafaz azan tu. Sebutan-sebutan azan tu kamu kena hafal. Perempuan ke lelaki ke kena hafal. Cuma boleh tak perempuan azan di masjid? Tidak. Perempuan tak boleh azan di masjid. Okey. Lelaki sahaja yang boleh azan di masjid. Itu sebab tu amal Islami, kamu maklum tak pasal amal Islami ada pertandingan khutbah, ada pertandingan hafazan, ada pertandingan pidato bahasa Inggeris. Dapat maklum. Saya nak pidato bahasa Inggeris, Ustaz. Dalam pertandingan tu, pertandingan khutbah, tiada pertandingan khutbah pula. Kalau tak salah ada tak pertandingan azan pun ada. Pertandingan azan pun ada. Pertandingan azan pun ada, pertandingan khutbah ada. Pertandingan azan tu terbuka kepada lelaki sahaja. Perempuan tak ada. Kalam jama'i tak ada. Kalam jama'i tak boleh. Sebab kalau kita buat kalam jama'i, murid-murid semua akan duduk rapat-rapat. Kalam jama'i kan duduk rapat-rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Tak boleh. Kalam jama'i tak boleh buat sebab kamu duduk rapat-rapat. Sama juga dengan nasyid. Nasyid pun kalau ada pertandingan ni tak boleh juga sebab kalau ada pertandingan nasyid, murid-murid lelaki akan duduk rapat-rapat. Okey? Jadi tak boleh pertandingan nasyid. Dengan nasyid tak boleh, kalam jama'i pun tak boleh. Ya. Muhawarah tu baru cakap-cakap bahasa Arab. Cakap-cakap bahasa Arab ya? Pertanyaan tu ada jawab semuanya tapi saya tak tahu. Muhawarah ni macam pidato bahasa Inggeris lah. Muhawarah ni tapi pidato bahasa Arab lah macam tu. Tak, Ustaz dia kena bercakap-cakap dua orang macam kalam jama'i tapi dia ada dua orang saja. Dua orang macam mana lah? Dua orang nak gabung dua orang sebab kalau adik-beradik tahap dua saja Ustaz. Tahap dua saja Ustaz. Dalam Google ni ataupun call lepas tu letak dalam Telegram kan Ustaz kata. Nanti ni Ustaz bagi dekat tu. Semua wajib masuk. Okey, kamu akan bercuti selama sampai hari Isnin, Selasa,
Kamu cuti 4 hari ya. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kamu cuti. Dan 4 hari kamu cuti. Cuti kat rumah, gunakan cuti sebaik-baiknya untuk baca buku dan bulan tahun ni kamu ada ujian UPKK. Kamu fokuskan dengan ujian UPKK, okey? Okey, boleh masuk ke kelas Ustazah Ayuni. Boleh gerak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh terus pergi kat link yang Puan Akib bagi tu. Boleh masuk terus. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Syifa boleh masuk kelas